Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Abang minta maaf sangat-sangat sebab semalam Abang tak upload video kerana Abang kena selesema yang agak teruk dan disebabkan tu Abang ambil keputusan untuk berehat sebentar, satu hari berehat. Jadi hari ni Abang sambung dengan cerita yang sepatutnya Abang sampaikan pada hari Rabu tapi Abang tundakan kepada hari Khamis, iaitu kisah seorang makcik tukang urut yang sangat popular dekat kawasan Ulu Langat, Selangor di antara tahun 1995 hingga ke tahun 2015. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi dan lupa, semoga Allah memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kisah ini bermula pada tahun 1995, berlaku dekat satu kawasan dekat Hulu Langat, Selangor. Dia minta supaya nama dia disamarkan, jadi abang gunakan nama Makcik Ana. Makcik Ana sebenarnya adalah seorang suri rumah yang biasa. Dia mempunyai keturunan, dengan kata lain, nenek dia adalah seorang tukang urut yang terkenal daripada Kuala Pilah. Bila sebut nama nenek dia, boleh dikatakan ramai orang Kuala Pilah yang kenal siapa nenek dia. Seorang tukang urut yang sangat popular. Dia tu pernah juga nak belajar-belajar daripada nenek dia macam mana cara-cara nak mengurut. Tapi nenek dia cakap ini adalah ilmu keturunan. Bukan sebarang orang boleh dapat. Ia akan memilih orang yang nak diturunkan ilmu. Mulanya makcik Ana tak faham apa benda yang nenek dia cakap. Nenek dia beritahu, ilmu ni yang akan pilih orang yang dia nak duduk. Dengan kata lain, bukan semua ahli keluarga yang dapat ilmu ni. Adik-beradik mak kepada makcik Ana pun seorang pun tak dapat ilmu ni, baik lelaki baik perempuan. Jadi hari berlalu, makan tahun selepas tu, selang beberapa tahun daripada kejadian dia bertanya dengan nenek dia kenapa dia tak dapat ilmu tu, nenek dia pun meninggal dunia pada umur 80 tahun. Walaupun pada umur 80 tahun, kata makcik Ana, nenek dia ni memang seorang yang sangat kuat kerana nenek dia memang banyak petua-petua yang diamalkan. Pernah juga diturunkan petua tu kepada anak cucu, tapi macam biasa anak cucu memang malas nak buat petua-petua kalau melibatkan dengan akar-akar kayu dan benda-benda yang berkaitan dengan hutan-hutan. Nak kena cari akar kayu, akar tu, pokok ni, pucuk tu, tak payah beli je vitamin C dekat farmasi. Itu orang sekarang lah punya style. Termasuklah dengan abang. Jadi disebabkan tu, ilmu tentang mengurut yang ada pada nenek tu hilang macam tu aja. Nak jadi cerita, pada satu hari, kata makcik Ana, dia bermimpi ada seorang nenek datang dekat dia. Lepas tu pegang tangan dia, nenek tu bawa dia dekat satu rumah kampung. Mula-mula makcik Ana rasa macam ragu-ragu sebab dalam mimpi tu dia tak kenal siapa nenek tu. Nenek tu macam bongkok tiga, cukup bongkok, tapi waktu dia berjalan menuju ke rumah tu agak laju. Dalam hati tu, dalam mimpi ni, kata makcik Ana, orang tua ni dah tua macam ni pun tetap juga jalan laju. Ada apa-apa ni, manusia ke bukan manusia? Tapi diikutlah juga nenek tu sebab hati dia tak reda, rasa takut, rasa tenang aja bila ikut nenek tu. Jadi bila diorang berdua sampai dekat satu rumah tu rumah kampung, mereka berdua pun naik dekat atas rumah. Rupanya dekat atas rumah tu ada seorang perempuan yang kakinya terpelecok. Jadi nenek tu urut perempuan tu. Nenek tu urut perempuan tu dan nenek tu minta makcik Ana duduk sebelah dia. Dalam mimpi tu makcik Ana kata seperti seolah-olah benda yang betul-betul berlaku, bukan macam dalam mimpi. Dia pun duduklah dekat sebelah nenek tu, tengok nenek tu mengurut, tengok aja. Walaupun dia kata dia tak faham apa nenek tu buat, maksudnya cara-cara mengurut tu dia tak faham, tapi dia tengok dengan rasa berminat kerana dia rasa mengurut tu nenek dia pernah buat. Maksudnya benda ni adalah satu aliran keturunan. Rasa hati tu
teringin nak belajar. Tapi nak cakap dalam mimpi tu, nak kata dengan nenek tu, "Nek boleh tak ajar saya?" Rasa macam tak sampai hati, rasa macam bersalah. Tapi dia tengok apa yang nenek tu buat. Selepas dia mimpi tu, malam tu dia terjaga. Waktu tu lebih kurang pukul 3-4 pagi. Rasanya dia kata sama ada mimpi tu adalah mimpi yang baik atau mimpi yang bukan baik. Dia perlu buat sesuatu, minta pertolongan, minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi dah alang-alang bangun pukul 3, dia pun buatlah sembahyang solat hajat, solat-solat sunat yang sepatutnya. Dan dia pun sambung tidur balik. Dan tak mimpi dah lepas tu. Selang 2-3 hari selepas peristiwa dia mimpi, dia dapat ilmu mengugut tu. Maksudnya ada orang yang ajar dia mengugut. Anak lelaki Makcik Ana terpelecok main bola. Jadi entahlah Makcik Ana kata dah memang takdir Allah Ta'ala kan. Bila tengok anak dia terhencut-hencut, hati mak mana yang rasa tak kesian. Jadi dia pun tak ada ilmu mengugut. Entah macam mana dia pun ambil minyak urut, dia pun tekan dekat kaki anak dia, dia urut kaki anak dia. Lama kelamaan ni, mula-mula sakit kata anak dia. Jadi lama-lama kelamaan daripada sakit bertukar, dia rasa macam tenang, rasa macam sihatlah kaki tu. Jadi berurut tu malamnya anak dia kata daripada siang tu tak rasa sakit, tapi bila malam rasa sangat sakit. Cumanya yang ada magic je kat sini, bila besok pagi anak dia punya kaki dah boleh jalan macam biasa. Kalau ikut daripada logik memang susah, sebabnya kalau orang dah terseliuh mengambil masa lebih kurang 1 ke 2 hari untuk betul-betul baik. Tapi entahlah Makcik Ana kata dia pun tak tahu macam mana, semuanya kerja Allah Ta'ala kan. Allah nak bagi kesembuhan kepada anak dia. Tapi berkat daripada apa yang dia buat pada anak dia, iaitu mengurut anak dia, kaki anak dia baik. Jadi sejak daripada tu, kalau ada anak dia sakit atau jatuh ke apa yang berkaitan dengan terseliuh ni, memang Makcik Ana tolong urutkan. Dan selepas tu, kisah Makcik Ana yang pandai mengurut ni tersebar dekat kawasan kampung tu. Ramailah orang-orang kampung, terutama anak-anak muda, anak-anak dara yang mana kakinya terpelecok, yang lututnya beralih, tumitnya beralih, datang jumpa Makcik Ana, berurut dengan Makcik Ana. InsyaAllah Makcik Ana kata dia akan dapat tolong. Tapi dia kata sepanjang tempoh tu, bukan sekali dia mimpi nenek tu, banyak kali dia mimpi nenek tu. Cumanya setiap kali dia mimpi, dia akan bermimpi dalam keadaan yang lebih kurang sama, iaitu datang dekat satu rumah. Lepas tu ada orang yang nak mengurut, dan orang tu nenek tu akan mengurut, dan Makcik Ana duduk sebelah nenek tu. Dan itulah mimpinya berulang-ulang. Yang berbeza adalah baju nenek tu, keadaan rumah tu, dan siapa orang yang diurut. Itu je. Dan jenis urutan, kadang-kadang dekat buku lali, kadang-kadang dekat lutut, kadang-kadang dekat tengkuk, kadang-kadang dekat tangan. Tengok pada mimpi. Nak jadi cerita, pada satu hari tu ada orang ni, dia ni dah bersalin. Tapi disebabkan orang yang patutnya mengurut selepas bersalin pada budak perempuan ni tiba-tiba ada masalah. Jadi dia minta tolonglah Makcik Ana untuk mengurut dia. Jadi Makcik Ana pun pada waktu tu tak terfikir. Dia pun pergilah rumah orang tu, rumah budak perempuan tu, atas jemputan mak dia. Dia pun mengurutlah budak perempuan tu. Habis dia mengurut, dia pun balik rumah. Sampai dekat rumah, budak perempuan tu turun darah. Macam ada yang tak kena. Jadi pada malam tu Makcik Ana sebelum tidur minta doa lah, "Ya Allah Tuhanku, bagilah petunjuk kenapa dia punya urutan selalunya berjaya, tapi kali ni budak perempuan tu turun darah." Malam tu dia mimpi nenek yang sama. Nenek tu bagi tahu apa yang dia ajar selama ni adalah urut untuk patah dan urut untuk terseliuh, tapi belum masuk lagi urut untuk bersalin. Malam tu nenek tu ajar satu lagi ilmu urut baru, iaitu urut untuk bersalin. Rupanya urut untuk bersalin dia agak berbeza lah sikit dengan urut yang patah-patah tadi. Jadi pada malam tu Makcik Ana dapat ilmu yang baru. Rasa bersyukur jugalah. Dan selepas tu Makcik Ana mimpi yang lain. Macam mana nak buat air selusuh, macam mana nak buat air jampi, macam mana, bukan jampi lah, air doa lah. Macam mana nak buat air mandian serai. Air mandian serai tu adalah ilmu yang Makcik Ana dapat khusus pada satu malam. Dia dibawa ke dalam hutan dan memilih barang-barang tertentu, pokok-pokok tertentu untuk dibuatkan air serai. Bila ditanya dengan nenek tu apa tujuannya dia buat air serai, nenek tu cakap ini adalah untuk orang yang buang angin,
orang yang demam, orang nak buang angin, biar segar, mandikan dengan air ni, baca selawat Nabi. Itu yang nenek tu ajar dalam mimpi. Cumanya penutup kepada ilmu-ilmu nenek tu setiap kali pun dia akan berpesan, jangan minta upah. Kalau orang tu bagi kau terima, tapi kalau kau minta upah, ilmu tu akan makan kau nanti. Satu hari tu ada seorang kawan Makcik Ana panggil Makcik Ana datang ke rumah minta diurutkan anaknya. Katanya anaknya terselio. Jadi Makcik Ana ni pun tak fikir panjang. Dia pun pergilah rumah kawan dia. Urutlah anak kawan dia. Lepas-lepas urut tu balik tu Makcik Ana diserang oleh sesuatu. Pada malam tu Makcik Ana mimpi didatangi oleh seorang perempuan. Dia tak sempat nak tanya siapa perempuan tu. Pelempang perempuan tu bagi dekat dia. Sampai sakit pipi dia dekat dalam mimpi tu. Jadi bila bangun daripada tidur, Makcik Ana cek pipi dia, memang bengkak pipi dia macam akibat daripada ditampar. Jadi Makcik Ana pun tanyalah dengan keluarga tu, keluarga awak ni memang ada bela saka-saka ke, kenapa saya ditampar? Dia ceritakanlah bentuk perempuan tu macam mana. Selepas tu barulah kawan Makcik Ana tu minta maaf lah sangat-sangat. Dia kata memang kami ada keturunan dan keturunan kami adalah keturunan penampar. Salah, keturunan kami adalah keturunan yang ada saka, dan saka tu memang selalunya akan menjaga keturunan kami. Sebenarnya kami tak pernah pun minta dijaga, tapi itulah yang namanya saka. Tujuannya dibela oleh tok nenek keturunannya daripada dulu-dulu Susur Galuh untuk kononnya menjaga keluarga. Jadi dia ingatkan Makcik Ana datang ni untuk mencederakan anak cucu dia, tu yang dibagi penampar. Jadi Makcik Ana pun pergilah ke hospital, minta ubat untuk susutkan bengkak, tapi tak jalan. Terpaksa Makcik Ana minta tolong daripada kawan dia, seorang imam dekat kampung tu, mintakan air penawar. Alhamdulillah selepas minum air penawar baiklah juga. Itu kes, antara kesnya lah. Ada satu lagi cerita tu, Makcik Ana dijemput sekali lagi untuk mengurut orang bersalin. Jadi pada waktu tu Makcik Ana dah banyak kali urut orang bersalin, orang yang lepas bersalin. Jadi dengan kata lain, kalau setakat nak urut orang bersalin ni memang tak ada masalah lah. Sampai dekat rumah tu Makcik Ana dah rasa macam tak sedap hati, sebab tengok budak perempuan tu, tengok darah orang bersalin kan ada nifas-nifas kan, tengok darah-darah nifas ni yang keluar, macam ada yang tak kena, ada yang pelik-pelik dengan budak perempuan ni. Tapi disebabkan tu Makcik Ana pun berurut lah, urut. Waktu Makcik Ana cuba untuk naikkan peranakan ataupun begitulah, yang abang pun tak pernah urut kan. Jadi dia tengah urut kat perut tu, tiba-tiba dia rasa macam ada benda bergerak yang tajam dekat dalam perut tu. Mula-mula dia tanya dengan budak perempuan tu, ada tak komplikasi sewaktu melahirkan anak? Budak perempuan tu kata tak ada masalah, okey je. Jadi bila dah berurut tu ada rasa macam benda tajam-tajam, lagilah Makcik Ana baca ayat-ayat suci Quran untuk pastikan apa yang ada dekat dalam perut tu betul-betul bahaya ke tidak. Tapi semakin dibaca ayat suci Al-Quran, seolah-olah benda yang ada dalam perut tu melawan apa yang Makcik Ana baca. Lain macam. Jadi Makcik Ana beritahulah dengan budak perempuan ni, berdasarkan pengalaman dia, apa yang ada dalam budak perempuan ni adalah sejenis saka keturunan. Dan selepas daripada tu Makcik Ana mintalah budak perempuan ni untuk rujuk kepada hospital, sebabnya takut kalau selain daripada saka, takut dalam tu ada penyakit-penyakit yang berbahaya lah, yang berkaitan dengan rahim. Tapi Makcik Ana dituduh oleh keluarga ni sebagai seorang yang pembohong, suka buat cerita. Bukanlah Makcik Ana kata dia nak heboh-hebohkan pada orang, tapi itulah yang terjadi pada budak perempuan tu. Apa yang Makcik Ana agak cakap memang betul. Selang 2-3 hari selepas tu budak perempuan tu turun darah memang banyak betul, sampai terpaksa dibawa ke hospital. Sampaikan emak kepada budak perempuan tu minta maaf dengan Makcik Ana dan beritahu perkara sebenar. Memang sebelah bapaknya, maksudnya sebelah keluarga suaminya, memang ada membela saka-saka keturunan ni. Sebab itu Makcik Ana boleh rasa sewaktu dia mengurut budak perempuan ni, Makcik Ana rasa macam benda tu ada duduk dekat rahim budak perempuan tu untuk mengambil kesempatan. Selalunya nak isap-isap darah macam tu lah kan. Di bahagian yang ketiga ni adalah waktu kesedihan Makcik Ana, sebab pada waktu ni anak dia nak masuk U. Nak pula suami dia pula meninggal. Lepas tu bila suami dia meninggal, ialah dia kata dia bukanlah orang yang senang. Jadi suami dia meninggal suami dia meninggal tidaklah meninggalkan banyak harta, tapi memang cukuplah untuk menyada keluarga. Tapi disebabkan pada waktu tu anak lelaki dia nak masuk universiti,
terpaksalah dia carilah duit lah mana-mana. Anak dia bagi juga idea, mak setiap kali mak mengurut, mak minta lah duit mak jangan harap orang tu bagi. Mula-mulanya Mak Cik Ana rasa macam tak nak ikut apa yang anak dia sarankan, sebab dia masih ingat lagi pesanan pada nenek tu. Pada waktu ni memang dia tak ada mimpi lagi lah nenek tu. Nenek tu ada waktu tahun-tahun pertama dia belajar mengurut dia, yang dimimpi nenek tua yang mengajar mengurut tu kan. Jadi waktu tu dia dah termakan juga dengan apa yang anak dia sarankan, nak minta duit setiap kali dia berurut. Jadi dia tanya dengan anak dia berapa yang sepatutnya yang diminta berdasarkan kepada kawasan Ulu Langat tu kan, dekat-dekat kawasan bandar kan, kawasan Kajang, kawasan apa. Jadi boleh dikatakan orang-orang kat situ kan semuanya boleh dikatakan ada kebun banyak kan. Jadi anak cakap setiap kali mak mengurut, mak minta lah 150, at least mak dapatlah duit. Tak adalah mak urut-urut saja macam tu. Kalau nak ikut orang bagi ikut keikhlasan hati. Kalau pada waktu tu dia ikhlas RM2 lah mak dapat penat je. Tapi pada waktu tu Mak Cik Ana masih lagi berbelah bagi, nak minta duit ke tidak, nak minta duit ke tidak. Dan ditakdirkan Allah Ta'ala, tiba-tiba Mak Cik Ana dapatlah panggilan daripada seseorang yang mengatakan minta diurutkan anak dia pula urut bersalin. Entahlah Mak Cik Ana kata pada waktu tu dia memang lancar je mulut je, boleh tak kalau saya urut saya caskan 250. Daripada 150 yang anak dia cadangkan, dia caskan 250. Orang tu kata, oh, tak ada masalah kak, tak ada masalah, saya boleh tak ada masalah, yang penting akak dapat urut anak saya. Jadi dengar daripada macam tu, Mak Cik Ana pun rasa seronok lah. Dia pun pergilah dekat rumah orang tu, dia mengurut lah budak perempuan tu, mengurut. Dia setiap kali mengurut, dia dapatlah upah dia seperti yang dijanjikan, 250. Lepas tu benda tu kan bukan sekali, dia lebih kurang 3 kali macam tu. Jadi dengan kata lain, 250 tu merangkumi semua sekali lah ketiga-tiga hari. Tapi Mak Cik Ana rasa macam seronok sangat, sebab selepas 3 hari berurut dia dapat bayaran 250 seperti yang dijanjikan. Tak pernah dia rasa duit sebesar tu setiap kali mengurut. Selalunya kalau orang mengurut, dia cakap seikhlas hati, ikhlas betul orang tu bagi. Kadang-kadang RM10, kadang-kadang RM5. Urut satu badan dulu RM5. Kalau abang patahkan kaki orang tu, aku dah pernah urut RM5 je aku kasih. Urut tu penat tau, ada satu yang penat. Dan sebab itu abang tak jadi tukang urut, nanti patah kaki orang pula. Okey, jadi lepas tu dia pun ambil lah duit tu. Selepas 3 hari mengurut, baliklah rumah. Malam tu rumah dia dilanda ribut taufan. Dia kata tak tahulah mana datangnya ribut tu. Pada siangnya memang tak nampak ribut tu akan melanda, tapi malam tu ribut taufan melanda rumah dia sampai rumahnya bergegar-gegar. Selepas tu pula dekat keliling rumah dia macam ada orang ketuk, tuk 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 tuk. Gila, dia kata masa tu anak beranak dah ketakutan. Satu takut rumah roboh, yang kedua takut siapa pula yang ketuk. Dia punya ribut tak boleh nak cakap. Esok paginya Mak Cik Ana tanya dengan jiran, macam mana ribut malam tadi Jah, rumah kita dah sek baik, rumah kita tak roboh Jah. Yang makcik Jah sebelah tu, ribut mananya datang? Malam tadi sedap aku tidur tak ada ribut. Rumah aku tak ada ribut Jah, rumah aku ribut Jah, dia kata. Jadi rupanya barulah Mak Cik Ana tahu selepas ditanya dengan jiran-jiran tetangga yang lain, tak ada ribut pun kat kawasan tu, Mak Cik Ana punya rumah je yang beribut. Jadi Mak Cik Ana terfikir, adakah benda ni berkait dengan duit yang dia ambil yang sepatutnya dia tak boleh ambil tu? Sebab perjanjiannya dia kalau belajar mengurut tu, dia punya upah diberikan seikhlas hati tuan, bukan Mak Cik Ana yang letakkan harga. Jadi bila fikir-fikirkan balik, Mak Cik Ana kata, terailah, dia kata, dia pergi rumah orang tu balik, dia pulangkan 250. Dia beritahu sebenarnya apa yang berlaku, apa yang terjadi malam tadi, apa yang ilmu dia amalkan, maksudnya perjanjian dia. Tapi mujur alhamdulillah tuan rumah tu ikhlas nak bagi. Dia 250 tu, dia kata, Cik Ana ambil lah duit ni, jangan risau, kami dah ikhlaskan. Jadi rasa bersyukur sangat. Jadi balik tu dia beritahu anak dia yang dia dapat duit tu, rasa macam lega juga. Jadi sejak daripada tu Mak Cik Ana bukanlah meletakkan harga untuk setiap kali dia urut, tapi setiap kali dia urut, daripada cakap-cakap orang dah buat macam iklan berjalan. Kalau aku nak ambil dengan Mak Cik Ana ni, kalau mengurut 250. Jadi benda tu jadi terjalan sendiri. Syukur juga kata Mak Cik Ana. Jadi sejak daripada tu dia dah dapat pendapatan hasil daripada dia mengurut.
Tapi dalam banyak-banyak cerita, ada satu kali cerita tu memang cukup-cukup membuatkan Makcik Ana rasa panas hati. Sekali tu dia kata, waktu petang, tengah hari, salah. Adalah datang suami isteri nak mengurut. Jadi bila datang suami isteri tu, Makcik Ana ni pun tanyalah apa tujuan urut. Jadi si suami ni cakap lah, tujuan dia urut adalah untuk kesihatan, dia nak urut badan. Dan Makcik Ana, dia kata boleh tak urut untuk yang peranakan-peranakan tu. Kata Makcik Ana memang dia buat, dia kata tak ada masalah. Jadi dia cakap dengan laki bini tu, pergi masuk dekat dalam bilik depan tu, salin apa yang patut, buka kawasan yang nak diurut, nanti Makcik Ana nak nak ambil minyak, nanti nak urut. Pada waktu tu budak lelaki tu mukanya berkerut. Makcik Ana perasan muka budak lelaki tu berkerut, tapi tak apalah, Makcik Ana pun pergilah dekat dapur untuk ambil minyak semua. Lepas tu Makcik Ana pun dia tak melintas dekat kawasan ruang tamu, sebab bilik mengurut tu ada dekat kawasan ruang tengah. Jadi dia masuklah ke dekat dalam bilik. Bila masuk dekat dalam bilik, dia punyalah terkejut sebab dia nampak ada toyol. boleh faham ada lelaki yang dah jadi toyol dalam tu. Makcik Ana menjerit. Rupanya yang datang waktu tu adalah budak lelaki tu memang minta maaf. Dia kata bukan niat dia untuk mengacau Makcik Ana. Dia dengar daripada orang Makcik Ana rumah ni boleh mengurut. Dan ada pula orang yang tambah-tambah cerita, tambah garam, rumah ni boleh mengurut batin. Padahal dalam rumah tu tak ada lelaki. Hanya maksudnya anak Makcik Ana tu ada lah kan. Cuma yang mengurut ni dia tak tahu yang mengurut tu Makcik Ana. Dia ingat suami Makcik Ana. Makcik Ana kata suami dia dah meninggal, yang mengurut dia. Takkan dia nak urut batin budak ni pula kan. Budak tu minta maaf sangat-sangat sebab dia dah tertoyolkan diri sewaktu dekat dalam rumah Makcik Ana. Makcik Ana kata itu adalah pengalaman yang teruk lah. Jadi setiap kali dia orang datang mengurut, selepas tu dia tanya dulu, siapa nak mengurut ni, yang jantan ke yang betina ni? Kalau yang jantan mengurut je, aku tak nak urut. Aku nak urut yang perempuannya je. Jadi yang peranakan, yang semua yang berkaitan dengan perempuan. Yang lelaki, Makcik Ana pun pelik juga, siapa pula yang buat cerita kan, sampaikan ada orang lelaki datang untuk urut batin dengan dia. Tapi dalam banyak-banyak kejadian, ada satu kejadian yang memang cukup-cukup membuatkan Makcik Ana rasa berhati-hati setiap kali nak pergi mengurut. Satu hari tu ada orang panggil dia untuk datang mengurut. Dia tanyalah nak urutkan siapa. Dia kata nak urutkan mak saya yang berumur 85 tahun. Yang berumur 95 tahun. Jadi dalam otak Makcik Ana, tua juga orang macam ni. Tapi Makcik Ana dah tergerak hati, macam tak sedap hati tau. Mula-mula nak pergi, tak nak pergi. Tapi bila fikir-fikirkan balik, orang tua yang nak mengurutnya, jadi dia fikir, tolonglah ini, kalau dibayar pun bayarlah, kalau tak bayar pun seikhlas hati, sebab Makcik Ana pun dah tak ada mak. Jadi dia anggap orang yang diurut tu seperti maknya sendiri. Jadi Makcik Ana pun pergilah rumah orang tu mengurut. Sampai dekat rumah orang tu, bukanlah dia sampai ke rumah tu, anak dia jemputlah Makcik Ana sampai ke rumah tu. Sekali dia tengok nenek tu umur 95 tahun, tapi dia punya muka macam muka orang muda. Kedut-kedutnya tak berapa banyak, senyum aja. Walaupun senyumnya manis-manis, tapi tak nampak macam manis. Ikut kata Makcik Ana, rasa macam ada lain macamnya makcik ni. Tapi tak apalah, dia kata dia teruslah mengurut. Sambil urut tu, nenek tu memuji-muji, terima kasihlah datang mengurut. Dia rasa macam lega lah badan, tak ramai orang nak urut dia. Semua orang yang urut, tukang urut panggil, semuanya tolak. Waktu tu Makcik Ana pelik juga, macam mana orang yang minta mengurut tapi orang tolak, ada yang tak kena kot. Habis mengurut tu, anak dia bagi pada Makcik Ana RM500 pada tahun 2000 macam tu. Gila, RM500 memang banyak kot. Makcik Ana rasa bersyukur sangat-sangat. Dia rasa waktu tu dia terfikir, naik juga harga aku. Dia kata lepas ni kalau orang nak datang mengurut-ngurut orang tua, bolehlah orang beritahu harganya 500. Dia tak payahlah buat iklan tu akan berjalan sendiri kan. Jadi lepas tu dia pun baliklah rumah, bawa lah duit tu. Macam biasalah, dia bawa balik rumah, dia pun belanjalah dengan duit yang 500 yang dia dapat tu. Tapi malam tu Makcik Ana mimpi ada nenek tu datang, nenek tu bagi baby pada dia. Dia pada waktu tu dalam mimpi tu dia memang ambil baby tu. Dia pun tak terfikir apa-apa. Bila besok pagi ni dia rasa macam tak sedap hati, macam ada yang tak kena. Dia pun telefon lah dengan keluarga tu. Tapi telefon tak angkat. Telefon tak angkat. Besoknya baru telefon, baru angkat. Dia tanyalah dengan nenek tu, ada saka ke apa, sebab malam tu dia mimpi baby kan. Lepas tu keluarga nenek tu cakap nenek tu dah meninggal. Dalam sehari selepas Makcik Ana urut tu, dia dah meninggal.
Wah, lepas tu Makcik Ana cakap lah, malam tadi saya mimpi ada saka ke nenek ni ada bela-belaan ke? Tapi keluarga tak mengaku. Dia kata memang tak ada belaan ke apa. Itu semua fitnah dia kata. Tapi Makcik Ana simpan je dalam hati. Dia berurut lah macam biasa. Urut daripada satu orang, esoknya urut orang, lusanya urut orang, orang bersalin, orang patah hati, orang patah kaki, orang patah gigi tak adalah dia urut kan. Jadi mengurut-urut, cumanya ada satu benda yang pelik. Selepas diurut lebih kurang 20 orang lah, orang yang ke-20 lah lebih kurang macam tu, tiba-tiba orang tu beritahu pada Makcik Ana. Dia kata macam ni, dia kata, Cik Ana, dia kata, kenapa Makcik Ana ni dah ada bela-bela ke? Sebelum ni saya urut Makcik Ana okey je. Tu Makcik Ana kata, bela macam mana? Apa benda pula? Dia kata, setiap malam tadi Makcik Ana urut saya, malam tu saya mimpi ada seorang nenek tu datang pegang kaki saya, tempat yang diurut tu melanting saya Makcik Ana. Waktu tu Makcik Ana rasa macam tak sedap hati, ni ada yang tak kena. Jadi Makcik Ana tanya dengan semua customer dia yang dia pernah urut dalam 20 orang selepas tu, selepas nenek tu meninggal. Semuanya bagi jawapan yang hampir lebih kurang sama. Waktu malam selepas diurut, diorang akan diganggu dengan bayangan seorang perempuan tua yang pegang kaki. Lepas tu kalau diurut kaki, dia pegang kaki lah. Kalau diurut kepala, dia pegang kepala. Kalau diurut rahim, maksudnya diurut untuk bersalin, dia pegangnya rahim orang tu. Jadi dengan kata lain, ada yang tak kena ni. Dia telefon balik dengan anak orang tu, kau cakap betul-betul mak kau ni ada bela ke apa-apa ke tidak? Akhirnya anak dia beritahu memang mak dia ada bela, dan mak dia ada beritahu juga cara untuk melepas, sebab mak dia dah umur panjang sangat. Jadi dengan kata lain, perlu dilepaskan dengan ilmunya. Cara lepaskan, kena bagi sesuatu pada orang dan orang tu menerima seadanya. Dan Makcik Ana tiba-tiba teringat duit 500 yang dia dapat tu, rasanya hantu tu ada dekat situ dan dia ambil dengan hati yang terbuka. Nenek tu ada cakap, kau nak terima tak duit aku ni? Ya, terima nenek. Takkan kita nak tolak? Dia memang orang tu bagi 500, dia terima je lah kan. Waktu dia terima duit tu, rupanya berpindah lah benda tu dekat dia, menempel dekat dia. Dan dia pun, Makcik Ana pun takut jugalah benda-benda ni kurafat-kurafat kan. Jadi dia pun beritahu dengan ustaz, tanya dengan ustaz yang mengubat dia sebelum ni, dan ustaz tu beritahu, ni memang ada saka. Jadi Makcik Ana dimandikan dengan air limau, air daun selasih, daun selasih untuk masak, air daun apa daun bambu, tak ingatlah daun apa, tapi dimandikan dengan air jampi, ayat Quran semualah kan. Lepas tu barulah okey. Sejak daripada tu Makcik Ana memang agak berhati-hati setiap kali nak mengurut. Pilih orang siapa yang nak mengurut, dia hati-hati sebab dia takut kalau dia mengurut dengan orang yang salah, padahlah jadinya macam ni. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya dapatlah cover cerita yang sehari sebelum tu. Moga-moga dapatlah menjadi iktibar dan hiburan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, macam biasa abang nak sampaikan beberapa ucapan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Makcik Ana. Abang tergunakan nama makcik dia. Maksud dari Makcik Ana, saya tergunakan nama Makcik Ana. Jadi Makcik Ana nak sampaikan ucapan selamat pengantin baru buat anak buahnya, iaitu ASP Muhammad Amir Hazwan dan pasangannya iaitu Nur Hazirah Najwa, yang mana mereka akan melangsungkan perkahwinan pada 6 hari bulan 1. Besok lah kan? 6 hari bulan 1 diorang kahwin. Makcik Ana doakan semoga mereka berdua sakinah, mawadah, warahmah, sentiasa dirahmati Allah dalam perkahwinan, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kedua daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat salah seorang JSPL klan, iaitu Mahira, yang mana hari jadinya jatuh pada 6 hari bulan 1 juga. Selamat hari jadi Mahira. Semoga sentiasa dirahmati Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Dan ucapan yang ketiga juga daripada JSPL, ucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL klan, iaitu Insan Biasa. Nama nickname dia Insan Biasa, yang mana hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 1, genap umur 31 tahun. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Insan Biasa. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang abang yang bernama Hafizi Mu'id. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat adiknya yang bernama Izham Mu'id, yang mana hari jadinya jatuh pada 3 hari bulan 1, iaitu hari Rabu yang lepas semalam.
genap umur, oh dia tak beritahu genap umur berapa, tapi hari jadinya pada 3 hari bulan 1 dan pada 30 hari bulan 12 yang lepas adik dia pun sudah pun bertunang. Jadi selamat hari jadi buat adik tersayang dan selamat bertunang. Semoga sentiasa dirahmati Allah dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan yang ketiga datangnya daripada Puan Zunipah. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat suami dia yang bernama Harjono Bojeng, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 1 genap umur 51 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Terima kasih menjadi seorang suami yang penyayang dan sentiasa berusaha dalam membesarkan keluarga. Semoga Allah sentiasa merahmatimu. Ucapan yang seterusnya datang daripada seseorang, ya, dia nak sampaikan ucapan buat Afikah Zahrah, iaitu anak dia, dan juga Rohaizat, iaitu suami dia. Tapi abang lupa siapa yang bagi ke ucapan ni. Dia kata dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat dua orang yang tersayang ini dengan ucapan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan dirahmati Allah selalu. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat salah seorang ahli keluarga JSPL Klan, iaitu Ai, yang mana hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 1, dengan ucapan selamat hari jadi Ai, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusan. Ucapan seterusnya daripada JSPL, abang ucapkan juga selamat hari jadi buat Wan Nur Iskandar Rizah, yang mana hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 1 genap umur 31 tahun. Dengan ucapan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan buat Wan Nur Iskandar Rizah. Dan yang terakhir daripada Ani Omar, Puan Ani Omar, dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat kawannya, iaitu Syarina Osman, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 1 yang lepas, dengan ucapan selamat hari jadi buat sahabat tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu dan memberikan kerahmatan dunia dan di akhirat, dan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Semoga ceritanya menjadi iktibar dan pengajaran. Hingga berjumpa lagi dalam esok hari dengan cerita yang berlainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.